Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر به أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. أما بعد. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dan limpah kurnianya pada malam yang kita bertemu dan kuliah maghrib ini, dan kita dapat insyaAllah menyambung kitab kita, kitab Lisan Iblis ini, iaitu insyaAllah hari ini kita akan mula muka surat 309, iaitu masih berkaitan dengan perbincangan berkaitan dengan ahli sufi, iaitu bab 10, kan, ahli sufi bab 10. Kalau kita tanya, ada tak ahli tasawuf di kalangan umat Islam? Sebenarnya ada. Tapi orang yang bergelumang dengan tasawuf ni, dia tidak lazimnya mereka tidak mengisytiharkan diri dia. Saya ni tasawuf ni, dia tidak isytihar diri dia lah. Sebab dia terkata sedang ataupun dalam usaha untuk membersihkan diri dia, kan? Yang banyaknya ngaku kan, ngaku saya tasawuf ni, ngaji tasawuf kan, tak tahu apa yang ngaji, wallahu a'lam, kan. Jadi maksudnya ialah mungkin kita juga adalah di antaranya orang yang berumah dengan tasawuf, itu membersihkan jiwa kita daripada sifat mazmumah. Tetapi kita tidak tak adalah mungkin tarikat tertentu yang ketika kan, yang terkandung padanya amalan-amalan khas dia dan amalan-amalan dia. Kita tak ada macam itu. Tapi kita membersihkan jiwa kita daripada segala sifat mazmumah. Mudah-mudahan kita juga dalam usaha untuk termasuk dalam kelompok itulah, orang yang bersih itu dia. Jadi hari ini insyaAllah muka surat 309, kritika terhadap konsep kaum sufi dalam harta. Bagaimana pandangan penulis ini, Ibnu Qayyim Al-Baghdadi, berkaitan dengan sikap orang yang mengaku diri sebagai ahli tasawuf dalam pengurusan harta. Untuk menjawab tajuk ini mengenai keutamaan harta itu, bahawasanya Allah Azza wa Jalla telah membesarkan kedudukannya dan menyuruh untuk memeliharanya, kerana dia telah dijadikan Allah sebagai tonggak hidup anak Adam yang dimuliakan itu. Maka kerana itu dia juga menjadi mulia. Jadi dia kata sebelum nak jawab ni, ini yang nak menjawab ni ialah Ibnu Qayyim. Macam mana nak menyelesaikan? Dia kata kita tengok dulu kedudukan harta dalam Islam. Apa yang Islam kata berkaitan dengan harta ni. Jadi dia kata Allah SWT meletakkan harta ini sebagai satu perkara yang menjadi keperluannya dan boleh menjadikan manusia itu mulia dengan harta. Itu dia. Allah Ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tu'tus sufaha'a amwalakum wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Surah An-Nisa ayat 5. Dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang masih bodoh harta mereka yang kamu dijadikan Allah sebagai pemeliharanya. Surah An-Nisa. Ayat ini merupakan larangan Allah Ta'ala kepada penjaga anak yatim. Bila dia jaga anak yatim, kemudian dia juga terlibat dalam memelihara harta anak yatim. Dia bukan jaga budak saja, harta dia pun jaga. Jadi oleh kerana penjaga tadi dia memegang harta anak yatim, bila satu ketika anak tadi belum cerdik lagi, jangan bagi dia pegang duit. Itu maksud Allah kata jangan beri kepada orang-orang yang bodoh, yang masih bodoh. Maksud bodoh ni dia tak pandai mengurus duit, kan?
Kan kata Haji Fakir, budak-budak tak pandai pegang duit kan, gitu. Kalau pegang duit habis, dia kata gitu. Jadi begitulah budak-budak anak yatim ni. Kita tahu harta tu harta dia, kita pemegang amanah. Tapi kalau kita beri dalam usia dia yang belum matang, ataupun dia tak pandai nak menguruskan harta, habislah harta. Beli motor bayi suku lah, beli macam-macam kan, dia beli. Jadi nak itu Allah Ta'ala larang. Dan Allah kata, sedangkan kamu pun Allah jadikan sebagai pemelihara. Di sini nak tunjuk bahawa harta tadi, kalau dimanfaatkan pada waktu yang betul, kepada orang yang betul, insya-Allah dia akan jadi baik. Memang bilik dia, tapi kalau bagi masa ni habis. Dia tengah ligat sana lagi, tak boleh. Dia tak boleh menguruskan harta. Bahkan dalam bab anak yatim ni, dia ada yang menjaga tadi boleh cuba dia dulu. Tu dia. Cuba tengok dulu dia pandai mengurus atau tidak, kan? Maknanya mungkin bagi dia sejumlah wang. Ni bagi kamu. Jadi sebenarnya ni dia nak test tu pula tu macam mana dia menguruskan harta. Dia habis ke mana, kan? Jadi mungkin sekali atau 2 kali, 3 kali buat ujian. Lalu anak yatim tadi dah pandai, rupanya dia pandai menguruskan harta dia, barulah diserahkan harta dia sebahagian atau keseluruhannya. Itu dia. Jadi yang menjadi poinnya bukan yang itu. Yang menjadi poinnya ialah Islam letakkan bahawa harta tadi bukanlah satu kesalahan untuk dimiliki. Kamu jadi kaya tidak menjadi masalah, kamu ada harta tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ni lah bila harta itu tidak digunakan untuk kebaikan. Itu jadi masalah. Yakni Allah Azza wa Jalla mencegah untuk diserahkan harta itu ke tangan siapa yang dianggap tidak berfikiran waras, sesuai dengan firman-Nya yang bersambung sesudah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum, surah An-Nisa ayat 6. Dan kalau kamu dapati ada sifat kewajaran dalam fikiran mereka, maka serahkanlah kepada mereka akan harta mereka itu, surah An-Nisa ayat 6. Jadi dalam ayat yang berikutnya Allah sebut kalau mereka dah cerdik. Jadi nak tunjuk bahawa harta ni kalau kena kepada orang yang dah cerdik, yang bijak mengurus, maka dia jadi baik, kan? Jadi harta tu tak salah, tak ada melibatkan kesalahan harta tu. Apa masalah harta tu? Yang salah atau betulnya ialah pengurusnya, orang yang mengelolanya. Kalau kita ada harta banyak, tapi kalau betul cara penggunaan, insya-Allah selesai dengan baik. Tapi kalau kita ada harta banyak tapi kita tak guna dengan baik, atau kita tak guna langsung, maka satu kesalahan. Saya ingat ada seorang ustaz, Allah yarhamu, dia masa belajar di UKM, dia namanya pengarah masjid. Dia tugas dia pengarah masjid, masjid UKM. Jadi mungkin pada zaman-zaman itu atau sebelum itu dah ada kutipan di kalangan staf UKM, pensyarah-pensyarah, dia ada duit yang mereka edarkan borang. Jadi mereka setiap bulan dia ada sumbangan dia lah. Dia bagi untuk masjid lah. Dia kata saya dapat banyak itu. Dia kata banyak itu yang habis dia setiap bulan. Maksudnya selain dia faham pengurusan masjid, yang lain habis dekat simpan pun. Itu cara dia lah zaman tu kan. Jadi maknanya nak tunjuk kalau betul pada orang yang habis. Sebab mungkin orang yang menyumbang ni sebenarnya dia nak tengok hasil dia nak segera mendapat ganjaran. Dia beri itu pun dapat ganjaran dah. Tapi kalaulah dimanfaatkan dengan segera, maka tentulah berganda ganjarannya. Macam dulu tu nak buat ekor, beli ekor kan, pun tak ingat. Nak itu nak ini kan. Orang datang sembahyang Jumaat, orang pun nak selesa juga. Bila dah kumpul duit tengok, tiba-tiba dah ada ekor baru. Orang pun lagi seronok, minta lagi, dia bagi lagi. Buat lagi, depan mata dia tengok. Tu dia. Jadi maksudnya nak tunjuk bahawa harta itu tidak bersalah. Tetapi kalau diserah kepada orang yang salah, habislah dia. Habislah betul tadi. Itu poin penting di sini. Maknanya Islam tidak menjadikan kekayaan itu sebagai satu perkara yang tidak baik. Bukan. Itu dia. Dan telah jelas ada berita daripada Rasulullah SAW supaya tidak mensia-siakan harta, sebagaimana yang beliau katakan kepada Sa'ad, la an tatruka warasataka aghniya'a khairu min an tatrukahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Seandainya engkau membiarkan para pewarismu kaya raya,
adalah lebih utama daripada engkau membiarkan mereka menanggung kemiskinan, yakni menadah tangan kepada manusia di sana sini. Ini ucapan Nabi SAW kepada kesahan yang bizar rasanya. Dia tengok, maknanya ini sahabat ni, dia nak wakafkan harta dia. Dia nak wakafkan harta dia semua kepada Islam. Lalu Nabi SAW tak bagi. Nabi kata jangan, kan? Tak boleh, semua tak boleh. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, kalau separuh boleh tak? Kalau aku nak wakaf kepada Islam? Nabi kata separuh tak boleh. Lalu dia kata, kalau begitu 1/3 boleh tak? Kata Nabi SAW, 1/3 boleh, tapi 1/3 itu sudah banyak. Dan langsung Nabi sebut hadis ini, Nabi kata, kalau kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan berharta, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta. Itu dia, kan? Jadi nak tunjuk rupanya harta ni kalau betul pengurusannya, maka dia mendatangkan kebaikan. Dan Islam tidak menganggap orang yang kaya ni sebagai orang yang jahat atau tidak baik, kan? Tak semestinya bila sebut orang tu kaya maka dia jadi tak baik. Tak. Ramai sebenarnya orang yang kaya yang banyak sumbangan. Memang ada, kan? Memang orang kaya yang banyak menyumbang. Kadang-kadang mereka ni memang tak zahirkan diri mereka, tak zahirkan. Dan dia tak mau diceritakan hal mereka. Dia bagi je. Dia bagi je. Tu dia. Dia tak mau kamu jangan bising, tak apa, bagi je. Tu dia, kan? Jadi maknanya ada orang yang macam ini. Maknanya kalau begitu kekayaan itu letak pada orang yang betul, maka insya-Allah dia akan mendatangkan kebaikan. Tu dia, mendatangkan kebaikan. Tu dia. Jadi tak salahlah kaya tu. Dan Nabi SAW pun pernah mengatakan, tiada satu harta yang sangat memberikan manfaat kepadaku seperti manfaatnya harta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi maknanya Nabi sendiri pun meraihkan harta yang pernah diterima oleh Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi penyumbang di awal Islam? Khadijah binti Khuwailid. Siapa lagi? Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf. Jadi orang-orang ni terkenal dengan penyumbang-penyumbang besar kepada Islam. Dan itulah realiti agama ni. Dia takkan boleh bergerak dengan tanpa ada wang ringgit. Jadi nak ada wang ringgit ni mesti orang-orang yang berada orang kaya. Kalau orang tak kaya tak boleh, ataupun tidak ada kekuatan. Itu dia, kan? Mana mahu tu. Maknanya boleh, Islam boleh bergerak tanpa wang ringgit, tapi dia kata mungkin mengambil masa yang panjang, lambat, dan perjalanannya makin jauh lagi. Itu dia. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis dengan sanadnya yang marfu', maksud marfu' ni dia terhenti sampai sahabat sahaja. Itu dia. Daripada Amr bin Al-As katanya, aku pernah diutus oleh Rasulullah SAW dengan katanya, lengkapkanlah dirimu dengan pakaian perang dan senjata. Kemudian mari datang kepadaku. Berkata Amr bin Al-As, aku pun datang kepadanya. Lalu beliau mengatakan kepadaku, aku mahu mengangkatmu mengetuai suatu tentera muslimin. Moga-moga Allah akan selamatkanmu dan menyerahkan di tanganmu harta rampasan, dan nanti engkau akan memperoleh dari harta itu satu bahagian yang bagus sekali. Maka aku pun menjawabnya, ya Rasulullah, aku tidak memeluk Islam kerana kejarkan harta, tetapi aku memeluk Islam kerana cintakan Islam. Beliau lalu menambah pula, hai Amru, sebaik-baik harta yang baik bagi orang yang baik. Itu dia. Jadi ada satu hadis marfu' cerita tentang Amr bin Al-As. Itu dia, Amr bin Al-As. Itu dia, seorang sahabat Nabi yang kita kata yang tulus dalam berislam. Tulus hati dia berislam, bukan kerana harta. Jadi Nabi lantik jadi ketua atau ketua tentera, dan Nabi pesan, dia kata kamu perang, insya-Allah kamu menang, dan harta tu kamu ambil. Pokoknya kamu akan dapat harta yang baik. Lalu dia sebut, dia kata, wahai Rasulullah, aku perlu Islam bukan kerana harta. Itu dia. Ini memang betul lah. Sama lah kita begitu. Tetapi tengok bagaimana jawapan Nabi. Dia kata, sebaik harta yang baik bagi orang yang baik. Maknanya Allah Ta'ala tetapkan bagi orang yang baik ni harta yang baik. Itu dia, harta yang baik. Harta yang baik itu macam mana? Banyak ke? Tak semestinya banyak. Tetapi harta itu datang bersumber yang halal dan
mendatangkan keberkatan kepada tuannya, mendorong orang tu lagi berlipat ganda kebaikan dia, lagi berlipat ganda. Dia baik oleh kerana harta dia dapat dengan jalan yang baik. Harta yang baik itu menggandakan lagi kebaikan dia selepas itu. Dan hadis tersebut juga dalam suatu sanad daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan bagi Amr bin Al-As, iaitu dengan doa yang baik-baik. Dan pada akhir doa itu beliau mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, perbanyakkanlah hartanya dan anak pinahnya, serta turunkanlah keberkatan baginya." Inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam khas untuk Amr bin Al-As. Jadi kita pun lazimkan banyak doa untuk kawan-kawan kita kan. Itu dia. Lazimkan banyak doa untuk kawan-kawan kita yang banyak menyumbang. Ya Allah, berilah kekayaan pada dia, berkatilah harta dia. Itu dia. Gantikan lebih baik. Itu dia kan. Jadi ini di antara amalan Nabi SAW. Jadi bayangkan kenapa Nabi minta dia jadi kaya pula. Itu isu dia tu kan. Perbanyakkanlah harta dia. Kalaulah banyak harta ni tak elok, takkan Nabi doakan untuk Amr bin Al-As tadi supaya dia kaya. Kenapa Nabi minta? Maknanya bukan satu kesalahan, tetapi perlu diurus dengan cara yang baik. Itu kedudukan harta dalam Islam. Dan dengan sebuah sanad daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, bahawasanya Ubaidullah bin Sa'ad bin Malik berkata, aku pernah mendengar Ka'ab bin Malik membicarakan dari hal cerita taubatnya. Katanya, aku pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, aku sudah putuskan dalam taubatku ini bahawa aku akan melepaskan semua hartaku sebagai sedekah buat Allah dan buat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam." Maka sabuk Nabi, tahanlah setengah dari hartamu itu, kerana yang demikian itu adalah lebih utama bagimu. Itu dia. Jadi ini yang menceritakan inilah Abdul Rahman, anak kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni ialah di antara salah satu daripada 3 orang yang terlibat dalam kes mereka ni tidak turut serta dalam perang Tabuk. Yang Allah ceritakan sikit, Allah bagi clue tentang mereka ini dalam surah At-Taubah. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu, dan 3 orang di antara mereka ini yang dilengahkan. 3 orang tu adalah dia. Salah seorang ni adalah dia, Ka'ab bin Malik. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, panjang hadisnya. Ka'ab sendiri yang menceritakan perihal bagaimana dia mengalami atau peristiwa itu sehingga dijatuhkan hukuman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Taala, sehinggalah akhirnya dia diampunkan. Panjang hadis itu, cerita dari hati dia dah cerita kan, cerita sungguh. Jadi setelah Allah Taala menerima taubat dia, menerima taubat lama, hampir, kita kata hampir mungkin sampai 50 hari, hampir dekat 2 bulan aku. Dia kena pulau, kena pulau. Itu dia. Jadi sampai satu ketika Ka'ab ini dah duduk dia duduk berasingan sebab di antara 3 orang tu dia sahaja yang sihat. Dia sihat. Adapun sahabat dia 2 orang lagi itu sakit. Lalu mereka ni hantar isteri bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta izin nak teman suami dia, jaga suami. Suami dia tak sihat. Ka'ab bin Malik tak, dia sihat. Sihat. Jadi dia tak ada masalah kesihatan. Bila datang utusan Nabi SAW, fasa kedua hukuman, dia macam ni jugalah, fikir apa benda tak kan. Macam itulah. Fasa kedua, Nabi SAW hantar utusan, dia kata bahawa Rasulullah SAW pesan supaya isterimu, isteri kamu kena tinggalkan kamu. Sampai gitu. Bahasa kita ni, kamu kena hantar bini kamu balik kampung. Kamu tak boleh duduk dengan bini kamu. Tengok, pasal hukuman tu dia digandakan lagi. Bukan pasal degil tak, pasal ini hukuman daripada Allah Ta'ala. Ka'ab tanya utusan, adakah Rasulullah SAW suruh aku ceraikan di sini? Tu sampai gitu tadi dia. Mana kalau Nabi kata cerai, dia cerai bini ikut. Tapi taklah. Lalu utusan dia kata, bukan, cuma kamu tak boleh tinggal sama dengan dia. Jadi isteri dia balik kampung, dia seorang di rumah. Sampailah tempoh dia
satu subuh selepas Ka'ab ini sembahyang subuh di rumah dia, ataupun mungkin sebelum subuh datang utusan Nabi SAW, jerit daripada, ialah waktu itu kalau jerit dengar lah kan, mungkin dia ada kawasannya padang pasir, gunung-gunung sikit, macam kita kalau jerit tak ke mana pun kan, jerit panggil Ka'ab, "Wahai Ka'ab, kamu ni telah diampunkan." Oh, dia dengar seronok sungguh dia. Jadi di situlah dia dalam permohonan taubat dia kepada Allah, kan, dia mohon ampun sebab dia tak pergi perang. Dia bertaubat dan akhirnya dia berniat dalam taubat. Dia kata, kalaulah taubat aku diterima, harta aku ni aku nak bagi semua nak bagi, kan, kepada Islam. Jadi inilah cerita dia. Dalam riwayat ini, anak dia sendiri cerita, Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, anak dia sendiri cerita. Dia kata, itulah ucapan Ka'ab. Tetapi Nabi SAW kata, "Wahai Ka'ab, separuh harta kamu kau tahan." Jadi maknanya harta ni satu keperluan sebenarnya. Keperluan. Sebab itu kalau kita langsung tidak ada harta atau tidak berusaha untuk cari harta, maka satu kesalahan pada diri kita. Terutamanya kalau orang lelaki, kalau langsung tak bekerja, kan, lainlah kalau dia pencet lain, kan. Ini tak kerja, maka sebenarnya satu aib, bahkan berdosa, bila dia tidak menyempurnakan tanggungjawab sebagai suami. Itu dia. Sempurna lelaki itu bebannya yang kena kerja, kan. Kalau tuan-tuan kita ni orang Jepun tu dah, bini dia tak suka kita duduk rumah. Bini orang Jepun ni dia tak suka lelaki duduk rumah. Pergi kamu kerja, kan. Ada rumah bini, bini semua duduk rumah, kan. Ada kerja sampai, bukan dekat-dekat tu, jauh. Dia kata pelaju, kan. 13 jam kerja, 14 jam kerja. Teruk dia, kan. Baik kita tak jadi orang Jepun, kita kata. Okey, tapi bukan itu alasannya kerja. Berkata penulis, semua hadis-hadis ini disebutkan dalam kitab hadis yang sahih, yang pengertiannya bertentangan sekali dengan apa yang dipercayakan oleh para ahli sufi, bahawa memperbanyakkan harta itu adalah hijab, yakni dindingan dan bakal mengakibatkan sisaan di akhirat, dan bahawasanya menyimpan harta itu menafikan sifat tawakal. Jadi maknanya hadis-hadis ini semua sahih belaka. Hadis tentang Nabi membenarkan kumpul harta, Nabi suruh simpan harta, sahih belaka. Kalaulah mana-mana orang, termasuk ahli sufi, yang beranggapan bahawa kalau orang kaya ni dia boleh, harta tadi boleh menghalang dia daripada mendapat kebaikan daripada Allah Ta'ala, maka tak betul. Ataupun kalau kata bila ada harta ni simpan banyak harta, jadi orang ni tak ada tawakal. Kita ni elok tawakal je, macam ayam, kan. Orang sebut kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu dia, kan. Jadi maknanya bukan begitu, itu salah faham. Dan memanglah tidak dapat diingkari bahawa harta itu termasuk antara hal-hal yang dibimbangi akan timbul fitnah daripadanya, dan ramai orang membelakanginya kerana bimbang kebencanaannya itu. Jadi maknanya memang kita tak nafi harta ni boleh bawa pada musibah. Itu dia. Itu sebab satu hari Nabi SAW sedang semayang dengan sahabat, semayang subuh. Dan pada sebelah malam sebelum itu dah dengar cerita dah, utusan yang Nabi hantar ke Bahrain, dan hantar ke Bahrain, dia nak sampai malam tu dia akan sampai balik ke Madinah, kerana Nabi hantar utusan itu untuk kutip, kita kata cukai pajakan, nak kutip. Jadi itulah utusan tu balik, dia akan bawa kita kata harta. Dan berita bawa balik harta tu dinanti-nanti oleh sahabat-sahabat, terutamanya Al-Sufah. Memang betul Al-Sufah ni miskin, tak ada apa. Jadi bila ada dengar kita kata utusan Nabi balik bawa harta ni, dia gembira semua, seronok ini kan. Adalah kita kok rezeki besok, gitu. Besok adalah makan bubur durian, jadilah. Itulah gembiranya mereka. Jadi subuh tu semayang, lepas semayang seronok ni, hati lah. Memanglah kan, macam kita nak makan, lepas ni ada makan, kita peduli. Hati tu lain sikit lah. Walaupun kita tak adalah niat makan tu, tapi seronok sikit. Malam ni ada orang sedekah, begitu gini, hati tu lain.
Lain kan. Jadi mereka ni senyum gembira. Lepas habis semayang Nabi tengok senyum belaka kan. Nabi pun buat tak tahu, Nabi terus masuk bilik. Masuk bilik. Sahabat-sahabat ikut Nabi sampai ke bilik, berhenti. Nabi masuk kan. Dia pun tunggu lah, tunggu. Kemudian Nabi pun keluar balik. Nabi tengok dia bersenyum, kata, kamu, aku tahu kamu ni tunggu ni kan. Kamu tunggu utusan yang datang dari Bahrain. Ya. Lalu Nabi SAW sebut, dia kata, ambillah, dia kata, bahagian kamu. Ambillah bahagian kamu daripada aku tu. Sesungguhnya aku tidak khawatir kamu ni menjadi fakir. Aku tak risau. Tetapi aku risau ialah kamu ini menjadi kaya. Itu dia Nabi sebut, aku tak risau kau miskin, aku risau kamu kaya. Nampak tu? Itu yang menakut kita. Jadi bukanlah salah menjadi kaya, tetapi kalau tidak disusuri dengan kekuatan iman, habis hanyut kita. Hanyut. Lalai, ya Allah, ya Rabbi kan. Muncullah kita di tengah-tengah kan. Tengah-tengah ni okey lah juga. Ada masa pasang surut kan. Ada masa kita ingat, betul ya Allah Ta'ala. Ada masa lupa kan. Kan lupa. Itu dia. Jadi tengah-tengah ni okey lah tu. Okey lah, bagus lah kan. Tapi yang pentingnya bukan tengah-tengah ke tepi ke. Yang penting ialah kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Nikmat Allah bagi ni ujian. Ingat kan, Allah uji kita. Dia tidak melalaikan kita. Itu dia. Doalah, berusahalah minta jadi kaya. Dan doalah minta supaya kita ini boleh mengawal hawa nafsu kita di saat Allah menguji dengan kekayaan. Begitu. Minta macam itu. Sedang mengumpul harta itu dari satu segi sungguh menyusahkan, padahal terselamatnya hati dari bencana agak jauh sekali. Dan kemasyhulan hati pula dengan adanya banyak harta untuk mengingatkan akhirat sangat sukar pula. Dengan sebab itulah dibimbangi sangat akan fitnah dan bencana dari harta itu. Jadi itulah dia. Nak dapat susah kan. Susah nak dapatnya. Kemudian bila dah dapat, belum tentu lagi selamat daripada fitnah dan bencana. Jadi maknanya sebesarlah kan. Sebesarlah. Itu dia. Jadi sebab itu biarlah harta itu kita terima dalam keadaan jiwa kita begitu bersedia. Bersedia sungguh jiwa kita. Kita dah sedia dah. Kita ada kekuatan jiwa. Dan insya-Allah hal itu tidak akan merosakkan kita. Tidak akan merosakkan kita. Itu dia. Ya. Baik itu kena isi dulu dada ni dengan ilmu, dengan iman. Kemudian baru kena isi dengan kekayaan. Itu dia. Ataupun kalau tiba-tiba dah kaya dah, kena hebatkan penguasaan kita terhadap ilmu dan iman tadi. Kena kuatkan lagi supaya kita tidak terpedaya dengan tipu daya harta. Adapun berusaha mencari harta itu sendiri, jika sekadar mendapatkan saraan hidup dari jalannya yang halal, maka itu suatu perkara yang tidak boleh tidak. Tetapi jika maksudnya untuk mengumpul harta dengan menimbunnya banyak-banyak dari jalannya yang halal, perlulah kita lihat niat dan tujuan orang yang menimbunnya itu. Jadi maknanya kalau bekerja mencari rezeki untuk nafkah, itu memang tak tentu wajib kan. Wajib. Jangan kata-kata saya ada tasawuf, saya memang tak kerja, kata-kata tak boleh kerja sebab nanti lalai, gitu kan. Betul, biarlah bini tak payah makan, tak payah makan. Kahwin nak kan. Kahwin nak, kerja malas. Itu kata tu. Mana mau gitu kan. Ataupun biar langsung tak nak kahwin. Tak nak kahwin, saya ada tasawuf, begitu. Ada tasawuf tak payah kahwin kan. Ada pula passion macam itu. Kerja tu malas kerja, mana mau kan. Itu dia. Jadi yang beri nafkah ni wajib, tetapi maksud di sini ialah kumpul harta. Kumpul kan, sebanyak-banyaknya. Yang ini yang bahaya, dia kata. Nak tentukan boleh atau tidak, dia kata kena tengok niat dengan tujuan. Kenapa kamu kumpul harta begitu banyak? Apa tujuan kamu? Kadang-kadang ada orang memang tujuannya baik kan. Ada di kalangan salafus salih, mereka kumpulkan harta, dia kerja sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab dia dah sedekah. Dia nak banyakkan sedekah kan. Itu dia. Bila dia banyak harta, dia boleh banyak manfaatkan harta dia. Itu dia. Itu tak apalah kalau macam tu kan. Maknanya niat masing-masing lah. Niat masing-masing. Tak salah untuk kita menikmati harta tersebut, tak salah. Keperluan kita kan. Dia ada pembahagian, dia dipanggil daruriyah. Daruriyah ni asas lah, keperluan sangat. Kemudian baru dia masuk kepada
Yang tahap yang kedua ni iaitu dia panggil keselesaan keselesaan yang kedua tu, tahsinan, tu dia. Kemudian satu tahap lagi itu yang lebih tu. Jadi kalau kita setakat tahap yang kedua tu boleh lah, tu dia. Tapi kalau sampai tahap yang ketiga tu, yang itu yang merisaukan kita, sampai akhirnya kita lalai dan kita melebihkan keperluan dunia daripada akhirat, kan? Lebih-lebih sangat. Tu dia. Bila tuan nak banyak harta, nak katakan nak banyak aset, tak apa, tak ada masalah. Nak beli tanah sana, nak beli rumah sana, boleh, tak ada masalah. Tetapi apa tujuan dia? Apa tujuan? Tu dia. Okey, kita kata tujuan kita ialah kita nak mungkin kita tak dapat merasai benda tu, mungkin generasi kita kan, supaya banyak aset dan kita boleh banyak menyumbang untuk agama, tak apa. Kalau niat baik gitu kan. Kalau langsung orang Islam tak ada aset dia pun kacau juga. Kan nak ada aset dia, kan? Atau pemilikan orang Islam mesti ada. Takkan semua orang bukan Islam, kita apa yang kita ada. Jadi maknanya kita kata nak yang itu perlu kita ketahui niat dan tujuannya. Jika dia bermaksud untuk membanggakan diri dan menunjukkan kepada orang ramai sebagai orang kaya, maka buruklah niat dan maksudnya itu. Tetapi jika maksudnya hendak menutup keperluan anak isteri dan orang-orang tanggungannya, kemudian untuk menyimpan sebahagian daripadanya untuk masa hadapannya dan masa hadapan keluarga yang ditanggungnya sesudah dia meninggal dunia nanti, juga barangkali untuk membantu setengah teman taulan dan membelanjakannya kepada kaum fakir miskin dan menderma kepada masalah-masalah umum, tentulah dia akan diberikan pahala atas niatnya itu. Jadi maknanya kalau tujuannya baik, ya dapat pahala lah. Tu dia. Dapat pahala. Biarlah ikhlas niat kita dan betul pelaksanaannya. Tu dia. Dan maknanya kalau dia niat untuk satu masa nanti setelah ada hasil dia nak wakafkan, silakan. Kan? Itu satu benda yang baik. Itu dia, boleh. Tapi itu niat ni dia dengan Allah lah. Kita tak tahu dia dengan Allah kan. Dia dengan Allah. Dan menyimpan niat dan tujuan seperti ini tentulah lebih utama lagi daripada mengerjakan bermacam-macam amal saleh yang lain. Jadi maknanya kalaulah benda-benda itu nak dilaporkan, difaedahkan untuk orang Islam, bantu orang miskin, bina ekonomi dan kekuatan orang Islam, silakan, tak ada masalah. Tak ada masalah kan. Itu dia. Tu. Yang tak bolehnya adalah untuk kemegahan, kan, untuk berbangga-bangga. Tu dia. Jadi kita percaya selama mana orang tu dia niat kerana Allah, memang ikhlas hati dia, insya-Allah dia ada kekuatan agama, insya-Allah dia akan melakukan kebaikan. Lepas tu kita tengok yang di Sedayan tu, ada sahabat buat masjid ni, Rashid Husin Rashid Husin RHB dia ada niat baik tu. Dia dah, mungkin dia dah lama dah takkan barulah dapat. Jadi maknanya memang orang macam tu orang baik-baik lah, kita kata orang baik-baik. Hal yang lain kita tak tahu, kita tahu dia buat baik lah. Tu. Mungkin ramai lagi orang lain kan. Misalnya macam yang sekarang ni Tokyo roti kita kan, bukan roti Junius tu bukan, yang itu mungkin dia ada lain ni. Roti siapa? Gardenia tu, Tokyo roti dia panggil kan. Mungkin dia ada maksud yang baik, nak lepaskan kefortuan, keperluan rumah kan. Dia buat mie, buat roti, lama ni jenuh makan orang bukan Islam punya. Bila dah ada tu, alhamdulillah, kita pun rasa yakin nak beli roti kan. Tapi kita dulu tu roti jenuh pun ada kan. Tu dia kan. Ada belaka, roti ni ada belaka, tak ada masalah. Tapi maksudnya dia kerja dia tu mungkin dia tak untung mana pun, tak untung mana, tapi lebih kepada kebaikan itu, memberikan kemudahan kepada umat Islam di mana-mana kan. Masya Allah, kalau niat dia macam itu, mudah-mudahan besar pahala dia. Besar pahala dia kan. Kaya satu hal, tapi pahala tu mudah-mudahan Allah beri lagi lah. Tu dia. Banyak orang, mungkin ramai orang yang macam ini, yang sifatnya ialah dia nak menjaga kepentingan Islam dan umat, maka dia korbankan diri dia atau harta dia. Jadi mudah-mudahan kaya yang macam ini, ini bagus. Jadi bayangkan macam mana kita nak sampai tahap itu kalau kita tak kaya. Kena kaya lah. Dah kaya baru boleh beri. Sebab itu pepatah Arab kata, faqiru syai' la yu'ti.
Orang yang tak ada apa-apa, macam mana dia nak bagi apa? Kan? Dia tak boleh bagi apa-apa sebab dia miskin. Nak kena ada orang kaya. Tu dia. Nak kena ada orang kaya baru boleh kita sumbang. Demikian biasanya niat kebanyakan daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam hal mengumpul harta. Niat mereka adalah suci disebabkan tujuan mereka baik sekali. Sebab itulah mereka mementingkan sifat mencari harta dan sentiasa memohon penambahannya. Jadi mana ini yang berlaku di kalangan sahabat-sahabat. Mereka minta jadi kaya. Sebab apa? Sebab nak berbakti. Sahabat Ansar, sahabat Al-Sufah menangis. Menangis, mereka sedih kerana Rasulullah SAW mengajar tentang memberi infak harta. Kan? Dia kata, orang tu mengadu jumpa Nabi kami ni. Bila Rasulullah ajar suruh bangun tengah malam, kami bangun tengah malam. Bila Rasulullah ajar saran kami baca Quran, kami baca Quran. Tapi bila tiba hari ini kami tak boleh buat, sebab kami tak ada apa-apa. Lalu Nabi SAW sebut, bukankah setiap mana Adam itu Allah ciptakan baginya semuanya boleh dia bersedekah? Bukankah setiap tulang belulang kita ini boleh sedekah? Dan Nabi senaraikan banyak daripada perkara kecil sampai perkara besar. Sehingga kamu buang duri di jalanan pun sedekah. Kamu tolong punggah barang, orang yang pindah turun naik kenderaan pun sedekah. Itu Nabi ajar. Jadi maknanya gitu. Bukan maksudnya kita nak sedekah ni dengan harta semata-mata. Nabi perluaskan maksud sedekah itu. Tapi nak tunjuk sahabat tadi sedih sebab tak boleh bersedekah. Dengan sebuah sanad daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sepotong tanah untuk dijadikan tempat berlarinya kuda-kudanya di suatu daerah bernama Sarsar. Lalu dipraktikkan kuda-kuda itu berlari di sana sehingga menjadi kuda-kuda tangkas. Kemudian dilemparkannya tali pemukul kuda itu, lalu berkata, berikanlah dia satu kawasan tanah untuk pecutan kuda-kuda itu. Begitu pula Sa'ad bin Ubadah pernah mengatakan dalam doanya, ya Allah, ya Tuhanku, perluaskanlah rezeki kepadaku. Jadi maknanya tunjuk bagaimana tadi dalam contoh tentang kuda. Kuda, maknanya zaman Nabi SAW, Nabi pernah sediakan satu kawasan tanah untuk kuda itu berlari. Sampai satu masa tanah itu tak cukup dah. Tak cukup. Mana luasnya, panjangnya mungkin tak cukup untuk kuda-kuda dia berlatih. Mungkin sebab ramai orang atau mungkin bertambah kudanya. Maka Nabi SAW kata, cari tanah lain. Cari tanah lain. Atau diperluaskan lagi tanah itu supaya boleh besar manfaatnya kepada orang lain. Maknanya di sini tunjuk perlu kepada tanah, perlu kepada harta. Bila perlu kepada harta, gunakan dia pula, pulangkan balik untuk agama, pulangkan balik untuk manfaat ummah. Baru betul. Kan? Baru betul macam itu. Kalau kita kaya saja tapi hanya untuk kita saja, maka tidaklah besar manfaat kekayaan itu. Biarlah kekayaan itu kita pulangkan balik kepada agama. Cari jalan macam mana saya boleh tolong agama. Jadi itulah besar faedah daripada kekayaan yang Allah Ta'ala beri itu. Pusing-pusing itu, Masya Allah, kan tentulah kita kata ganjarannya berganda-ganda. Inilah di antara doa yang disebut oleh Sa'ad bin Ubadah. Itu kata, ya Allah, ya Tuhanku, perluaskanlah rezeki kepadaku. Minta jadi kaya, minta Allah buka pintu rezeki. Itulah kita rajin berdoa, kan. Berkata penulis, dan lebih jelas lagi daripada ini, bahawa Nabi Yaqub alaihissalam, apabila anak-anaknya berkata kepadanya sebagaimana diberikan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazdadu kaila ba'ir, surah Yusuf ayat 65, dan kami dapat menambahkan lagi bebanan seekor unta. Itu dia. Maknanya dia diberi diberi bantuan lebih lagi bantuan diberi oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam kepada adik-beradik dia tu, kan, tanpa disedari oleh mereka. Jadi nak tunjuk kalau benda tu tak elok, takkan Nabi Yusuf bagi harta banyak, kan? Takkan dia bagi harta banyak lagi kepada adik-beradik dia tu. Jadi nak tunjuk bahawa dia merupakan satu daruri dalam kehidupan kita, dan daruri maksud keperluan, daruri untuk agama kita, kan?
Untuk agama kena ada harta, baru boleh dibina macam-macam, kan? Baru boleh digerakkan apa nama dakwah itu. Sebab itu tengok menteri agama kita, Masya Allah, kan? Memang dia dana cepat dia bagi semua, minta lagi tak cukup, minta lagi kan. Dia mudahkan benda-benda tu. Sebab inilah dia cara kita nak kembangkan agama, kan? Lagipun dana tu dana yang boleh kita gunakan. Lama ni disebut, dia kata cukai orang bukan Islam, cukai banyak mana cukai demo lah, kan? Demo tak ramai, tiba-tiba dia nak bagi banyak. Tak lah, kita cukai kita lah sama. Dan dia tidak salah, kerana dia dah dipersetujui dalam undang-undang. Tak ada masalah sebenarnya, kan? Tu. Dia berbangkitkan tu, kata dana ni bagi sekolah tahfiz, ni duit orang ramai ni. Itu dibangkitkan, kan? Yang selama ni dana tu kita duk tanggung orang nak menjaga tu, kan? Duk tanggung penyakit dadah tu macam mana, kan? Tak kira tu, kan? Ni hak COVID ni, banyak mana duit kita keluar. Tiba bagi sekolah tahfiz mengungut pula, bagi ni mengungut. Tu otak dia tu dah ada tak betul pemikiran dia, tak betul, kan? Tu kan? Baik. Jadi maknanya nak tunjuk harta tu penting, kan? Dan daripada harta itulah baru Islam itu dapat dikembangkan, yakni dengan membawa saudara mereka itu Binyamin ke Mesir, mereka akan dapat menambah bebanan pikulan seekor unta lagi. Ni maksudnya, maknanya kan, ni cerita Nabi Allah Yusuf, kan, dengan adik-beradik dia. Bila datang adik-beradik dia, yang 6 orang tu datang, dia 8 semua, kan? Dia semua 8. 10 adik-beradik, kan? Mana yang datang tu 7 lah, 7 campur Nabi Yusuf 8, kan? Yang datang tu 9. Seorang tinggal, yang tinggal tu ialah Binyamin. Yang datang 8 campur Nabi Yusuf 9, gitu. Jadi itu dia Nabi Yusuf umpat, kamu ada adik ke luar, kan? Kamu nak bawa adik kamu, aku bagi satu lagi, kan? Itu maksudnya tu, kan? Adik dia tu, itulah adik seibu sebapa Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Yaakob ni dia ada 4 isteri, 2, betul lah, 8, semua 8, dia 2. Dia 4 isteri, 2, 8 semua sana. Tak silapnya 8. Sebab ya, kan? Macam mana 11 tu, ya. Ini arah ahada asyara kaukaban. 11 tu, 11. Tak apalah tu, ada cerita dia lupa je lah. Macam mak ayah ni, 13 semua, kan? Semua 10 anak dia. Itu maksud benda tu, maksud mak ayah dia yang sujud kepada dia. Dia kata ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. 11 campur 2 lagi, matahari dan bulan. Maknanya 13 tu. 13. Kalau 13 maknanya 11 adik-beradik dia. Adik-beradik 11. Tu dia 11, kan? Tu cerita Nabi Yusuf lah tu, ya. Jadi maknanya dipesan, kalau kamu nak, aku boleh tambah satu lagi, satu kontainer lah. Pada zaman kita ni, satu unta, satu kontainer. Syarat kau bawa adik kamu seorang lagi. Kamu ada adik seorang lagi, kan? Cik, tu dia tahu adik dia, kan? Dan kadang-kadang adik-beradik dia tak tahu yang dia tu lah manusia, adik dia yang pernah dibuang laga-laga, kan? Jadi ini maksudnya. Jadi poin pentingnya ialah bagaimana Nabi Yusuf dia boleh bagi lagi harta dekat adik-beradik dia tu yang datang jauh untuk mohon bantuan di musim kemarau yang dahsyat. Tu dia. Jadi kalau dah benda itu satu keburukan dan satu benda tak baik, takkanlah Nabi Allah Yusuf boleh bagi pula ke adik dia. Jadi di sini hujah dia ialah sebenarnya harta ni bukanlah satu benda yang buruk. Yang buruknya ialah cara penggunaan kita, kan? Cara penggunaan dan juga salah guna kita terhadap harta. Apa yang Allah sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kamu dan juga anak pinak kamu tu ialah ujian, dan di sisi Allah lah balasan yang besar. Jadi Allah uji dengan kekayaan. Jadi kita kena kuatkan diri kita untuk menghadapi ujian. Kan? Maka Nabi Yaqub AS setuju dengan pendapat anak-anaknya itu, dan
setuju membenarkan Benyamin mengikut mereka pergi ke Mesir itu. Itulah kisah itu. Itu dia dengan sebab itu. Begitu juga Nabi Syuaib alaihissalam yang inginkan lebih daripada tempoh yang sudah didapati daripada Musa alaihissalam. Lalu dia mengatakan sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in atmamta 'ashran famin 'indik. Surah Al-Qasas ayat 27. Dan jikalau engkau cukupkan 10 tahun, maka terserahlah kepadamu. Ini cerita siapa dia? Nabi Syuaib dengan Nabi Musa alaihissalam. Kan? Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebut bukan Nabi Syuaib, tapi nama Syuaib. Tak apalah tu. Jadi cerita tentang agreement lah, agreement mahar dia dengan untuk menikahkan Musa dengan anak dia kan. Dia nikah kan. Jadi maharnya apa? Dia kena duduk dan bekerja dengan Nabi Syuaib selama 8 tahun. 8 tahun. Tapi dia kata fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Kalau kamu sempurnakan jadi 10, maka itu atas pilihan kamu lah. Aku suka kamu lagi baik lah gitu kan, lagi baik. Sedangkan tahu Nabi Syuaib ni ketika itu sudah tua. Itu dia. Dan dia ada 2 anak perempuan, tak ada orang lelaki di rumah dia. Kan dia perlukan orang lelaki. Nabi Musa ni Allah Ta'ala memang kuat orang tu. Kuat Nabi Musa kan. Bayang kita tengok zaman tu dia tampar orang mati pun kan. Kuat mati. Zaman hari ni kita ada satu sukan namanya sukan tampar. Tampar kan. Kawan tu duk tampar kawan tu, tegur kata kan. Tiba kawan ada time tampar kawan tu, terus tongeng gitu. Tapi tak sampai mati lah. Jadi sukan lah kita kan. Sukan tampar tu. Aduh, pening lah orang sekarang ni. Tumbuk punya sukan, tampar punya sukan, semua sukan belaka kan. Jadi yang Nabi Musa dia tampar-tampar mati kan. Jadi nak tunjuk inilah dia kelebihan yang ada pada Nabi Allah Musa, sehingga akhirnya dia memang dilihat sangat layak untuk menjadi menantu kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Malah lelaki ni kena kuat ni Faiz. Kalau ada 6 ketul kat sini, kalau tak ada tu susah sikit lah. Kena bersenam kuat dia tu. Baik. Yang ini minta Nabi Musa alaihissalam bekerja dengannya selama 10 tahun sebagai mas kahwin untuk menikahi putrinya. Inilah dia hakikatnya. Jadi maknanya nak tunjuk tadi bahawa kerja tu, bila kerja ni maknanya melibatkan harta lah, kata harta kan, untuk menguruskan harta Nabi Syuaib alaihissalam, terutamanya ternakan dia kan, binatang ternakan. Bayangkan dia kena tunggu giliran yang lama, tunggu orang lelaki bagi minum. Kalau tunggu tu maksudnya binatang ternakan mesti banyak. Kalau setakat seekor 2 je pelik apa kan, mestilah banyak ternakannya. Kena tunggu giliran kan. Itu dia, tunggu giliran. Jadi maknanya binatang ternakan, jadi harta itulah yang mungkin diurus oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi sekali lagi nak tunjuk harta tidak salah kalau diuruskan dengan baik. Jadilah orang yang kaya. Jangan kita lalai. Dan bahawasanya Nabi Ayub alaihissalam apabila disembuhkan Tuhan dari penyakitnya, lalu ditaburkan orang ke atasnya ketulan-ketulan emas, maka dia pun mengaupnya dengan pakaiannya dan terus mengumpulkannya. Lalu terdengar olehnya suatu suara, apakah engkau masih tidak cukup dengan semua ini? Maka jawab Ayub, hai Tuhanku, siapa yang dapat merasa cukup dengan kelebihanmu? Dalam hal ini memang satu perkara yang selalu tumbuh dalam tabiat manusia. Jadi jika dimaksudkan biar yang baik, maka menjadilah ia baik sepenuhnya. Jadi sama juga kisah Nabi Allah Ayub alaihissalam dilimpahkan dengan kekayaan kan. Rupanya kekayaan itu dia ambil, tapi bukanlah ambil itu sebagai satu tanda tamak, tetapi ambil itu untuk dimanfaatkan bentuk benda-benda yang lain. Jadi kita tuan-tuan, marilah kita kejar kekayaan. Kejar kekayaan. Dan dalam masa yang sama kita pandanglah diri kita. Mana orang susah yang betul kita nak tolong. Mana tempat yang perlukan bantuan, kita lah orang itu kan. Sebab kita tengok dalam perintah Allah Ta'ala, ada yang kita buat, yang kita buat, ni buat, bab sedekah ni kita tak buat, atau kita buat sikit. Maka bila kita niatkan, aku hendak, sebab selama ni aku ni penyumbang kecil, sekarang aku nak jadi penyumbang yang besar. Jadi kita kerja sungguh-sungguh cari kekayaan dan kita infak.
Kan? Saya cerita sikit kawan-kawan sekolah kan. Benda baik boleh kongsi lah. Kadang-kadang kita dengki tengok demo ni. Dulu-dulu lah, bila tiba bulan Ramadan, dia orang sibuk cerita. Dia booking lah barakah sana. Dia booking jadi sponsor makan berbuka. Ni cerita perempuan banyak duit lah. Perempuan ada duit demo ni. Kita pun dengar kan. Dia tak tahu. Dia cerita tu kan, kita pun jadi dengki betul. Kata aku malu pula. Itu adalah ustaz kan, dia pun cikgu-cikgu je. Tapi dia booking sebulan penuh. Bayangkan sebulan penuh booking barakah kan. Lama-lama cuba lagi gini ada kosong. Tak ada dah ustaz. Tak ada kan. Kalau nak ada sana Cina Balai dia kata tu. Jauh sana Kampung Bel kan. Bolehlah ikut lama-lama kita dapat masuk dalam grup tu. Tapi dia pun dah lama tu, berzaman-zaman dah dia pun. Dia sponsor tu. Dia kan bukan banyak sangat pun. Maknanya sekali buka tu anggaran dalam 300-400 gitu kan. Ada ambil 2 kali, 3 kali dia sponsor jadi penaja lah. Jadi kita jadilah orang macam itu. Orang macam itu kan. Kita takkan apa kebaikan kita nak buat kan. Kalau kita bercita-cita macam itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan tambah kekayaan kita kan, tambah kekayaan kita. Jangan kaya lepas ni nak buat tu lagi, projek tu lagi kan. Angan-angan dia besar kan tu dia. Jadi rasanya malam cukup sampai situ. Mudah-mudahan kita faham hakikat kekayaan ni kita salah kalau dia dikelola dengan baik dan untuk maslahat agama. Wallahu a'lam. Sebelum akhir untuk ada nak tambahkan kongsi saya. Tak ada, mohon maaf kalau ada salah silap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله.